Hi guys, welcome back to my channel. Bagi siapa yang tak kenal aku, nama aku Aziz. Dan bagi siapa yang dah kenal aku, jangan lupa like, share dan subscribe. So, hari ni kita nak bincang sedikit mengenai topik hangat pada minggu ni berkaitan dengan OPR di Malaysia. Pada 5 dan 6 Julai yang lepas, MPC ataupun Monetary Policy Committee of Bank Negara Malaysia telah mengadakan meeting untuk berbincang mengenai kenaikan, penurunan ataupun maintain OPR di Malaysia. Apakah itu OPR? OPR ini adalah Overnight Policy Rate. Dalam kata mudahnya ialah interest rate. Bank seperti Maybank, RHB, CIMB dan juga M-Bank ataupun Public Bank di Malaysia, mereka menentukan kadar bunga ataupun interest rate mereka mengikut kepada BR, iaitu base rate yang ditentukan BNM. Mengikut kepada pinjaman anda, mungkin pinjaman anda adalah pinjaman variable rate ataupun fixed rate. Jika anda mempunyai pinjaman yang variable rate, maka interest rate untuk pinjaman anda akan menaik mengikut kepada OPR. Jika anda punya pinjaman adalah fixed rate, maka kadar interest rate anda akan kekal maintain seperti apa yang telah ditetapkan di dalam letter offer. Kenapa BNM menaikkan OPR? Pada tahun 2021 dan juga 2022, rakyat mempunyai lebihan duit, ya, seperti mana yang kita tahu, KWSP boleh dikeluarkan, yang menyebabkan rakyat mempunyai kuasa beli yang besar, di mana yang menyebabkan berlakunya kurangnya supply tetapi demand was high. Ke sesuatu barang itu mempunyai demand yang tinggi tetapi supply-nya kurang, maka di situ berlakunya kenaikan harga. Apabila berlakunya kenaikan harga, maka akan berlakunya juga inflation. Untuk mengawal berlakunya inflasi seperti raw material, services dan sebagainya, BNM telah pun menaikkan kadar OPR secara berperingkat. Pada kuartal COVID tahun 2020, kadar OPR diturunkan pada kadar terendah iaitu 1.75%, kerana pada waktu itu ekonomi Malaysia tengah slow dan rakyat tidak keluar berbelanja dan juga ada rakyat yang kehilangan pekerjaan. Maka disebabkan itu BNM telah menurunkan OPR serendah 1.75% untuk merancangkan semula pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Buying purchasing power kepada rakyat untuk merancangkan sektor ekonomi di Malaysia. Dan setelah habisnya fasa pandemik, kita menghampiri kepada fasa endemik, iaitu pada tahun 2022, BNM telah menaikkan OPR sebanyak 0.25%, menjadikan daripada 1.75% kepada 2% OPR. Dan seterusnya selepas itu, BNM juga menaikkan sebanyak 0.25%, sekali lagi menjadikan OPR yang terbaru 2.25%. Dan juga seterusnya pada bulan 9 tahun 2022, BNM sekali lagi menaikkan OPR sebanyak 0.25%, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 2.50%. Pada November tahun 2022, BNM sekali lagi menaikkan kadar OPR sebanyak 0.25%, menjadikan keseluruhan kadar OPR itu 2.75%. 2.75% ini bertahan selama 3 peringkat dan akhirnya pada 3 Mei 2023, BNM telah menaikkan kadar OPR sebanyak 0.25%, menjadikan daripada 2.75% kepada 3% OPR pada tahun ini. Pada 6 Julai yang lepas, BNM telah pun menetapkan kadar OPR di Malaysia maintain 3%, bermaksud tiada kenaikan penurunan. Kita pergi kepada GDP growth of Malaysia pada tahun 2020, iaitu semasa COVID. GDP Malaysia telah menurun sebanyak negatif 5.5%. Ianya memerlukan lagi negatif 1.9% lagi untuk capai pada paras terendah GDP negatif 7.4%, iaitu pada tahun 1998. Apabila Malaysia telah memasuki fasa endemik, GDP growth of Malaysia telah menaik 8.7%. Ianya memerlukan lagi 1.3% untuk mencapai pada paras tertinggi, iaitu 10% pada tahun 1997, sebelum berlakunya kemelesetan ekonomi pada tahun 1998.
Maka bila GDP growth telah menaik secara tinggi, itulah satu kebaikan. Jadi bila ekonomi menjadi terlalu panas ataupun overheat yang menyebabkan harga barang naik, maka BNM kenalah cool it down dengan menaikkan kadar OPR. Apabila OPR dinaikkan, mereka yang mempunyai pinjaman ini akan terkesan dengan kadar kenaikan OPR, seperti mereka yang mempunyai pinjaman perumahan, pinjaman kereta ataupun ASB financing. Tidak semua pinjaman ini terkesan dengan kadar OPR yang naik. Ini kerana sesetengah pinjaman adalah pinjaman yang fixed rate, bukannya pinjaman variable interest rate. Let's say kata pinjaman anda di dalam offer letter telah menetapkan pinjaman anda 5% fixed rate. Jika berlakunya kenaikan OPR, pinjaman anda tetap akan menjadi fixed rate. Dia tidak akan menurun, tidak akan menaik. Ia akan maintain kepada 5% sahaja, iaitu fixed rate. Tetapi berlainan juga pula jika pinjaman adalah pinjaman yang variable rate. Variable rate ini bermaksud pinjaman yang kadar boleh berubah. Jika pada tahun lepas kadar pinjaman anda adalah 5%, maka apabila OPR dinaikkan 0.25%, pinjaman ataupun interest rate anda akan menjadi 5.25%. Jika pada tahun lepas anda membayar pinjaman kereta sebanyak 700, mungkin pada tahun ini dengan kenaikan OPR sebanyak 0.25%, pembayaran bulanan anda akan menjadi RM740. Itu adalah contoh. Jadi apa yang kita boleh buat pada waktu sekarang ini adalah kita perlu tambah income. Mungkin kita boleh buat part time seperti GrabFood. Duit yang lebihan itu kita boleh tambah untuk simpanan ataupun letak di dalam ASB untuk emergency fund. At least 6 bulan minimum daripada gaji kita. Bagi mereka yang telah mempunyai pinjaman perumahan, pinjaman kereta ataupun sebagainya, digalakkan untuk tidak menambah sebarang hutang yang akan membebankan anda di masa hadapan. Biarkan dulu hutang yang sedia ada ini, lansaikan dulu. Jika ada hutang kereta, lansaikan dulu hutang kereta selama 9 tahun. Mungkin anda mempunyai pinjaman perumahan, contoh dulu anda membayar pinjaman rumah anda sebanyak RM2,000 dan setelah naiknya OPR, pinjaman anda telah menaik kepada RM2,500. Ataupun juga kepada mereka yang mempunyai pinjaman kereta yang dulunya pinjaman mereka adalah pinjaman fixed rate, tetapi sekarang mostly likely pinjaman kereta adalah variable rate, yang menyebabkan monthly commitment anda menaik sedikit apabila OPR ini menaik. Apa yang option yang anda boleh dapat adalah, ini apa yang saya tahu daripada banker, jika anda ter-affected dengan pembayaran monthly commitment pinjaman anda ini, anda boleh pergi kepada bank anda dan meminta untuk reschedule ataupun restructure pinjaman anda itu. Kita semua tahu bank tak naklah kita as a peminjam tak mampu bayar. Jadi bila kita mempunyai option seperti kita nak reschedule ataupun kita nak restructure, mungkin pinjaman kita dulunya 30 tahun, mungkin bank boleh bagi kepada 35 tahun. Jadi monthly commitment itu daripada RM2,500 mungkin boleh dikurangkan kepada RM2,200. Dan tak semua saya katakan kita boleh mempunyai option tu. Ianya bergantung pada loan facility dan juga bank, yang mana mungkin dia boleh beri anda option yang boleh memudahkan. Once you dah boleh restructure ataupun you dah boleh reschedule dan monthly commitment you daripada 2.5 turun kepada 220, dan once in the future you dah stable dan you dah ada duit lebihan, you boleh juga pergi kepada bank dan bayar principal pinjaman anda instead of you bayar monthly. Dan juga bila you bayar capital ni, kita semua tahu kita dapat mengurangkan capital, bukannya kita bayar kepada interest rate. So itu sajalah video saya untuk hari ini. Harap korang dapat penjelasan mengenai OPR, pinjaman dan juga GDP growth of Malaysia. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you guys on the next video. Bye bye.